Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan etnik kebudayaan iaitu kepelbagaian budaya Bajau. Assalamualaikum and hi everyone. Nama saya Nur Hidayah binti M. Talib, nomor student 2022959117. Nama saya Shani Zalin Safira Adiba binti Razli. Nombor student ID saya 2022713445. Nama saya Nurul Zamira binti April. Nomor pelajar saya 20221044499. Nama saya Nurlelia Syikin binti Muhammad Ali. Nomor kad pelajar 2022915115. Nama saya Aliana Seha binti Mazlan. Nombor student ID saya 2022185829. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan pengenalan Bajau Semporna. Semporna Sabah yang dahulu dikenali sebagai Tong Talun. Bagi nama asal daerah Semporna ini yang bererti Tong Talun ini ialah hujung hutan. Dalam istilah suku kaum Bajau pula, orang yang menamakan Tong Talun ini ialah Panglima Udang, Panglima Salihangi dan Panglima Sakti dari keturunan Bajau Kubang. Daerah Semporna diliputi oleh hutan belantara di awal penemuannya dan nama Tong Talun telah ditukar dengan nama Semporna yang membawa pengertian tempat yang aman atau damai. Seterusnya, daerah Semporna pernah di bawah jajahan Kesultanan Sulu pada tahun 1658. Namun Kesultanan Sulu telah menyerahkan Sabah secara untuk selamanya dan berkekalan kepada syarikat ini sebagai wilayah kuasa urus dapil mereka. Selain itu juga, dari segi bahasa pula, jika diperhati namun perbezaan yang sangat ketara dapat dilihat dari pembahagian dua kawasan iaitu penutur dialek Bajau di pantai timur. Contohnya daerah Kudat, Sandakan, Lahad Datu, Punak, Semporna dan Tawau. Dan pantai barat pula, Utatan, Tuaran, Kota Marudu, Kota Belut dan Papar. Meskipun berkongsi bangsa yang sama, setengah sebutan berbeza tetapi ianya masih menggunakan makna yang sama. 40% daripada bahasa Bajau adalah bahasa Melayu. Kebanyakan orang-orang tua kaum Bajau dahulu amat sukar untuk menyebut perkataan yang mengandungi huruf R, C dan Z. Contohnya, perkataan syukur akan disebut sukul, manakala cawan disebut menjadi sawan dan zaman akan menjadi zaman. Baiklah, mari kita lihat contoh-contoh adat kaum Bajau di Semporna Sabah. Yang pertama ialah adat perkahwinan. Ianya merupakan penetapan hari perkahwinan di mana mereka hendaklah mengelakkan daripada hari Rabu dan juga Ahad. Ini kerana kedua-dua hari ini dianggap kurang baik untuk upacara tersebut. Jika pantang ini tidak dipatuhi, pengantin akan jatuh sakit dan tidak akan mendapat rezeki yang baik. Kebiasaannya, hari yang mereka akan pilih ialah hari yang ke-14 atau 15 mengikut kalender Islam. Kerana ianya dipercayai ketika itu, cahaya bulan terang dan rezeki pengantin itu akan menjadi murah. Perkahwinan kaum Bajau bersifat monogami, iaitu perkahwinan yang berlaku antara kaum kerabat ataupun saudara mara mereka sendiri. Hal ini kerana mereka amat percaya bahawa perkahwinan sesama kaum kerabat sendiri lebih menjamin perkembangan zuriat mereka berbanding orang luar. Yang kedua pula ialah adat kelahiran. Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat Bajau ketika seseorang wanita itu mengandung. Antaranya ialah berpantang, menempah bidan, menyediakan kelapa tua sebagai tanda kelahiran, dan melenggang perut. Wanita hamil tidak boleh berjalan malam kerana dikhawatiri akan diganggu oleh makhluk halus. Selain itu, wanita hamil juga tidak boleh memakan semua jenis sotong kerana mereka percaya ianya akan menyukarkan proses kelahiran kelak. Selain itu, wanita hamil juga tidak boleh meminum ataupun mandi dengan air hujan yang jatuh dari bumbung kerana dibimbangi tembuni akan terus mati, terutama bagi mereka yang mengandung sulung. Dan banyak lagi contoh-contoh adat kaum Bajau. Baiklah, kita akan teruskan dengan budaya kaum Bajau di Semporna. Antara budaya kaum Bajau di Semporna ialah tarian tradisional, iaitu tarian igal-igal dan juga daling-daling, yang merupakan tarian tradisional masyarakat Bajau pantai timur Sabah dan amat popular di daerah Semporna. Perkataan daling-daling adalah kata ganda dalam bahasa Bajau yang mana daling bermaksud gerakan seluruh badan yang mengikut rentak tertentu. Selain itu, tarian igal-igal ialah tarian orang Bajau yang lebih dikenali sebagai tarian helang laut. Perkataan igal itu sendiri berasal dari perkataan bahasa Inggris iaitu eagle. Gerak tari yang anggun meniru gerakan helang. Simbolik haiwan ini adalah dihormati oleh orang-orang Semporna. Selain itu ialah makanan tradisional kaum Bajau. Antaranya ialah putu, sagol ataupun siagol dan juga latok. Putu, okey, baiklah, putu ini merupakan salah satu makanan tradisi suku kaum Bajau di pantai timur di Sabah. Kaum Bajau pantai timur di Sabah dan mempunyai peranan yang sama dengan nasi iaitu sebagai makanan utama. Putu atau piutu ini boleh dijadikan makanan untuk menggantikan nasi. Orang tua lebih suka makan putu berbanding nasi. Putu ini dihasilkan sepenuhnya dari ubi kayu yang diparut halus. Sagol ataupun siagol. Sagol mempunyai banyak panggilan seperti siagol, senagol, dan sagol.
Sanggul bermaksud dicampur atau mencampur adukan, secara khususnya merujuk kepada sejenis masakan tradisional yang menggunakan isi ikan, biasanya ikan pari dan ikan buntal. Secara umumnya ikan yang mempunyai hati yang besar. Hati ikan pula akan dicincang bagi mengeluarkan minyak yang terdapat pada hati ikan. Minyak dari hati ikan ini akan memberikan rasa kepada sanggul. Akhir sekali ialah latok. Latok ini merupakan sejenis makanan yang diperolehi dari rumpai laut dan juga dikenali sebagai anggur laut. Latok sememangnya sangat terkenal di kalangan suku kaum bajau laut yang kebanyakannya tinggal di persisiran pantai daerah Semporna Sabah. Akhir sekali ialah pakaian tradisi kaum bajau, iaitu baju ala bimbang warisan masyarakat bajau Semporna. Ianya mendapat jolokan istimewa dan unik seperti gipsi laut, panglima di laut, pelaut dan juga pelayar. Baju ala bimbang ini mempunyai corak yang berwarna-warni, ada yang berwarna biru, kuning, merah, hijau, dan hitam dengan corak keemasan yang menirlakan keunikan seni rekaan itu pada badan individu yang menggayakannya. Selain itu, pakaian masyarakat bajau juga terkenal dengan warna hitam. Warna hitam yang menjadikan pilihannya yang tersedia selain putih. Warna putih pula adalah simbolik kepada kematian bagi kaum muslimin. Seterusnya, saya akan membentang tajuk saya yaitu penentangan di kalangan orang muda. Adat secara umumnya bermaksud kebiasaan dalam sesebuah masyarakat yang menjadi peraturan hidup dan hukumannya pula sesuai mengikut kesalahan masing-masing. Di Sabah dahulunya, masyarakat mengamalkan amalan tradisi dan adat warisan nenek moyang yang biasanya diketuai oleh orang tua ataupun ketua kampung. Namun, pada masa kini penerapan adat resam dalam kalangan orang muda kian pudar. Hal ini karena faktor kurang kepercayaan karena mereka menganggap adat resam ini adalah sesuatu perkara yang kurang logik. Golongan muda pada masa kini juga kebanyakan menganggap syirik terhadap adat-adat bajau. Masyarakat bajau laut di daerah Semporna mempunyai berbagai jenis upacara ritual, termasuklah ritual penyembuhan yang menjadi pegangan turun-temurun kepada kehidupan bermasyarakat mereka. Hal ini sering dikatakan dengan keharmonian dan keseimbangan terhadap alam gaib yang menjelaskan hubungan kukuh dengan masyarakat ini terhadap kuasa magic dan unsur semangat roh yang mencetuskan kreativiti dan keupayaan luar biasa bagi menghasilkan falsafah budaya masyarakat yang bersifat tabu. Selain itu, mereka mempunyai acara persembahan pada peringkat menurun yang dikenali sebagai persembahan penansang dalam pelaksanaan ritual yang dilakukan. Hal ini banyak ditolak tepi oleh golongan orang kuat agama karena mereka menganggap hal ini sebagai sesuatu perkara yang tahyul, di mana perkara ini adalah bercanggah dengan sesetengah agama Islam. Selain itu, golongan muda pada masa kini juga menganggap adat sebagai adat yang bertentangan agama dan adat yang remeh-temeh. Hal ini telah menyebabkan ramai golongan muda tidak berminat terhadap adat dan tidak mengamalkannya walaupun ibu bapa mereka telah menyuruh atau memaksa. Seterusnya, golongan muda kebanyakan mengikut budaya moden pada zaman sekarang. Pada masa kini, masyarakat kita telah berkembang semakin maju dan pesat seiring dengan kewujudan teknologi yang moden, di mana memudahkan kita untuk berurusan di hujung jari. Oleh itu, hal ini telah banyak membuatkan orang ramai semakin lupa mengamalkan adat resam di kalangan masing-masing karena mereka terlalu taksub dan hanyut dibuai oleh pergaulan bebas sehingga mereka terjerat dalam pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa menjaga batas. Sekarang saya akan meneruskan dengan strategi pengekalan adat dan budaya kaum Bajau di Sabah. Pada masa kini, tradisi kaum Bajau semakin banyak terpinggir seiring dengan kemodernan zaman yang berubah, di mana terdapat banyak daripada kalangan kaum Bajau yang bersikap leka dan mengabaikan adat mereka. Oleh itu, semua pihak haruslah bersama-sama untuk mewujudkan strategi dalam mempertahankan dan mengekalkan adat. Terdapat banyak cara dan strategi yang dapat kita lakukan bagi mengekalkan adat dan budaya, antaranya ialah mengutarakan acara atau program seumpama untuk memupuk semangat tradisi di kalangan kaum Bajau, di mana pihak atasan memainkan peranan penting dalam mengutarakan acara atau program bagi memupuk semangat tradisi di kalangan kaum Bajau. Antaranya ialah menganjurkan pesta Regata Lepa. Pesta ini merupakan signifikan kepada warisan dan tradisi kumpulan etnik Bajau di pesisir timur Sabah. Terdapat berbagai acara menarik yang dianjurkan di sepanjang acara sambutan berlangsung, seperti pertandingan lepa tercantik yang dihiasi dengan sambulayang yang terdapat daripada berbagai bentuk hiasan yang berwarna-warni. Dari sini, mereka dapat memupuk semangat kesungguhan dalam menjayakan seni bina tradisi Bajau. Selain itu, pertandingan pemilihan Ratu Lepa juga turut diadakan. Biasanya, pemilihan Ratu Lepa akan diadakan dalam majelis Sangom Maglami-Lami. Dalam penilaian kriteria, para juri akan mengekalkan penilaian dari segi rentak dan lenggok tarian igal-igal, serta pakaian yang digayakan juga perlu lengkap dengan aksesori. Seterusnya, pihak atasan harus menganjurkan program yang melibatkan perahu seperti lomba perahu, tarik perahu secara berpasangan, dan renang bagi memupuk semangat perpaduan di kalangan pelaut, serta nelayan yang dapat dicontohi dalam kalangan anak muda masyarakat Bajau bagi melestarikan rasa cinta terhadap kaum sendiri serta dapat mewarisi pengekalan adat resam. Strategi seterusnya ialah mengekalkan adat dan tradisi suku kaum Bajau dalam kehidupan berkeluarga.
Pada masa kini, pengamalan budaya semakin pudar yang disebabkan oleh faktor perkembangan teknologi melalui media sosial yang telah merubah corak kehidupan dan pemikiran generasi muda. Perkembangan teknologi media sosial telah membuatkan golongan muda terpengaruh dengan budaya-budaya barat, sehingga melanggar budaya adat sendiri. Oleh itu, pihak berkuasa memainkan peranan penting dalam mengekalkan adat dan tradisi melalui pendedahan seperti ceramah, wawancara, serta pameran untuk menghidupkan warisan budaya. Dari sini, masyarakat akan lebih memahami budaya sendiri. Seterusnya, mereka juga boleh menganjurkan pertandingan igal-igal bagi mengasah bakat anak muda. Tarian ini biasanya dipersembahkan pada majelis-majelis tertentu, seperti majelis perkahwinan dan majelis keramaian seperti semasa Regata Lepa. Oleh itu, jelaslah bahwa peranan kerajaan amat penting dalam usaha untuk mengekalkan budaya daripada berbagai aspek, sama ada di peringkat negeri, negara, maupun antara bangsa. Usaha lain yang boleh dilakukan ialah dengan mengadakan kempen-kempen yang diadakan oleh pihak swasta maupun pihak kerajaan yang akan dapat menyadarkan masyarakat tentang kepentingan usaha untuk mengekalkan budaya yang masih ada. Kesimpulannya, budaya yang masih diamalkan oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia perlulah dihargai dan diwarisi kerana ia merupakan sebuah tradisi yang unik yang tidak terdapat dalam kaum-kaum. Secara kesimpulannya, identiti merupakan simbol yang penting dalam menonjolkan keunikan ciri-ciri budaya sesebuah kelompok etnik. Di samping itu, menjadi kayu ukur yang membezakan kumpulan etnik, terutama kepada golongan minorities, identiti yang mampu mengukuhkan kedudukan sesebuah etnik dalam masyarakat yang berbilang, etnik dan agama. Segelintir, masyarakat Bajau masih mempercayai amalan syirik seperti animisme yang bermaksud kepercayaan kepada semangat dan benda-benda gaib atau halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dalam segelintir, masyarakat Bajau masih mempercayai amalan syirik seperti animisme yang bermaksud kepercayaan kepada semangat dan benda-benda gaib atau halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Amalan ini sudah sebati dalam kehidupan mereka lalu dijadikan sebagai panduan dan hukum serta kepercayaan mereka. Keadaan ini terjadi apabila manusia mencapai satu tahap untuk menerokai mengenai hidup dan kematian di bumi Allah SWT. Maka daripada itu, masyarakat Bajau sendiri percaya bahawa agama Islam adalah agama pegangan. Daripada itu, Semporna juga terkenal sebagai tuan rumah acara lumba-lumba iaitu Regata Lepa atau lebih dikenali sebagai amaran lumba-lumba perahu kecil yang dijalankan pada April tahun lalu, dan juga tarian tradisional masyarakat Bajau iaitu tarian igal-igal, tarian bolak-bolak dan tarian daling-daling masyarakat Bajau di daerah Semporna. Oleh itu, masyarakat Bajau ialah etnik bumi putra Bajau yang masih mengekalkan elemen agama sebagai simbol utama dan terpenting untuk etnik mereka. Namun begitu, elemen mereka juga lain seperti bahasa dan perayaan juga dilihat mampu menonjolkan keunikan etnik bumi putra Bajau dan mempunyai kekuatan tersendiri dalam mengukuhkan kedudukan adat tersebut dalam masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa dan agama.